Hai, Assalamualaikum. Kali ni saya nak share dekat korang tentang cara memohon allowance dalam SIP Prihatin 2.0. Info lanjut tentang SIP Prihatin 2.0 ini saya telah kongsikan dalam video sebelum ini. Individu yang layak untuk menerima allowance mencari pekerjaan atau EMP ini ialah mereka yang tidak dilindungi di bawah sistem insurans pekerjaan Perkeso. Maksudnya, kepada sesiapa yang tak ada SOKSO pun boleh memohon. Fokus utama SIP Prihatin 2.0 ini ialah graduan baharu, lepasan sekolah dan pekerja sektor tidak formal. Jika layak, mereka akan menerima sekurang-kurangnya RM300 dan maksimum allowance yang akan diterima ialah RM1,000. Individu yang layak memohon allowance ini mestilah belum berdaftar dan tidak aktif mencarum dengan Perkeso selepas 1 Julai 2020 dan individu yang berumur 18 tahun sehingga 60 tahun pada masa permohonan. Tarikh kod kuasa SIP Prihatin ini bermula 15 Julai 2021 sehingga 31 Disember 2021. Berikut ialah tata cara memohon SIP Prihatin 2.0. Saya akan tunjukkan langkah demi langkah macam mana nak pohon SIP Prihatin ni. Kalau kita tengok langkah pertama kat situ, dia nak kita daftar dan lengkapkan profil di portal My Future Jobs. So let's get started. Mula-mula, korang klik pautan My Future Jobs, kemudian kita akan dibawa ke paparan seperti ini. Korang kliklah log masuk pencari kerja sebab kita adalah pencari kerja. Lepas tu, dia suruh kita sign in, tapi kita tak boleh sign in sebab kita belum register, so kita kena tekan register. Kat sini korang juga boleh tukar bahasa dia kepada bahasa Melayu sebab rasanya macam senang sikit nak faham kalau bahasa Melayu. Kalau nak tukar bahasa, masa mula-mula kita masuk dekat paparan ini ada pilihan bahasa dekat atas tu, ada English, ada bahasa Melayu. So pilih bahasa Melayu. Macam permohonan saya ni, saya terlupa nak tukar bahasa, so kita proceed je lah. So isikanlah maklumat-maklumat yang dia nak untuk pendaftaran. Selepas kita isi maklumat pendaftaran, kita diminta untuk accept terms and conditions. Kalau nak baca kat sini pun boleh, dia punya peraturan. Kemudian kalau dah setuju, tekan accept. Tu kita disuruh untuk mengisi profil ataupun kita punya maklumat diri lah. Isikanlah semua maklumat berkaitan dengan kita. Apa je informasi yang dia nak ni, kita isi. Kalau korang tengok kat situ ada bintang, sebelah perkataan tu ada bintang kecil tu, tu maksudnya medan wajib diisi, tak boleh tinggal. Kalau tinggal, benda tu maksudnya tak complete ataupun tak lengkap. Untuk ruangan CV ni maksudnya curriculum vitae ataupun resume. Dekat situ dia bagi tahu optional. Tapi kebanyakan syarikat dekat My Future Jobs, dia nak kita punya resume tau. Jadi kena juga upload. Buatlah resume ringkas dalam 1 hingga 2 muka surat ke, sebab benda ni memang sangat penting untuk majikan tengok kita punya usaha dalam mencari kerja. Kalau korang nak senang, korang jadikan profil ini sebagai resume. Nanti dah siap semua, dah complete, korang download kemudian upload dekat bahagian resume. Dekat situ juga dia suruh kita upload your video resume. Video resume ni menarik tau sebab majikan dia boleh nampak kita directly. Kita kena bercakap lah depan kamera. Kita bagi tahu diri kita, kita promote diri kita dekat video tu. Macam resume juga, tapi resume dalam bentuk kertas. Kalau video resume ni ialah dalam bentuk video. Korang buatlah satu video berkenaan dengan diri korang, tak perlu panjang sangat, ringkas dan padat, tentang pengalaman kerja, kemahiran korang, tentang maklumat diri korang serba sedikit. Dengan adanya video resume ni, majikan boleh nampak kemahiran kita menggunakan komputer serta keberanian kita berdepan dengan kamera. Untuk link Facebook, Twitter dan LinkedIn ni pilihan. Kalau saya tak isi, kalau korang nak isi pun boleh isi. Selepas semua maklumat diisi, korang continue to desire job. Ruangan desire job ni adalah berkaitan dengan pekerjaan yang kita nak mohon. Kat situ ada banyak pilihan lah. Kita perlu type lah apa yang fokus pekerjaan yang kita nak tu dan dia akan keluar banyak jenis pekerjaan yang sama macam yang kita nak tu. So kita just pilih. So kat sini saya pilih Administrative Assistance ataupun pembantu pentadbiran.
Selepas kita pilih pekerjaan yang kita nak mohon, kita tick kotak I have experience with this job sekiranya kita ada pengalaman tentang kerja tersebut. Seterusnya, position level. Ini maksudnya kategori pekerjaan yang kita nak tu macam mana. Untuk fresh graduate ataupun lepasan sekolah, pilihlah fresh ataupun entry level. Untuk yang dah pernah bekerja, korang kena pilih non-executive. Kemudian ada related skills. Untuk ruangan ini, dia bagi banyak skills dekat situ. Kita tinggal pilih sahaja yang berkaitan dengan kita. Skills atau kemahiran yang korang pilih ni mesti ada hubungan dengan kerja yang korang pohon. Macam saya pohon administrative assistant, so saya pilih kemahiran-kemahiran ni. Terpulang berapa banyak kemahiran tapi mesti ada kaitan. Lepas siap pilih, tekan save. Kemudian ada contract type, terpulang pada korang berapa lama korang nak kerja kat company tersebut. Macam saya pilih temporary sahaja. Ada juga hours a week, berapa jam korang nak kerja dalam sehari. Macam saya pilih normal hour. Normal hour ni macam dari pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau kita tengok kat situ, saya pilih range gaji 1,500 hingga 1,900. Korang perlulah letakkan gaji yang bersesuaian, tak boleh tinggi sangat dan tak boleh rendah sangat. Lepas tu ada travel distance from, ini maksudnya jarak tempat kerja dari rumah korang. Korang pilihlah negeri korang duduk, lepas tu bandar di mana korang duduk sekarang dan letakkan jarak yang korang pilih. Korang boleh pilih jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh. Macam saya pilih 10 km je dari rumah saya. Ada juga company size, maksudnya korang boleh pilih sama ada nak kerja kat company besar ke kecil. Akhir sekali ada sektor pekerjaan yang kita nak. Dekat sini dia dah sediakan semua, kita tinggal tick sahaja sektor pekerjaan yang kita nak tu. Korang boleh pilih lebih daripada satu sektor. Lebih banyak sektor yang korang pilih, lebih banyak peluang temu duga yang akan korang dapat nanti. Lepas dah pilih, teruskan kepada pengalaman kerja. Ruangan ini sangat penting agar majikan dapat melihat pengalaman kerja korang sebelum ini. Korang klik yes, kemudian isilah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pengalaman kerja. Saya letak kat situ kerani pentadbiran sebagai pengalaman kerja saya, kemudian letak taraf jawatan sebagai bukan eksekutif sebab saya kerani sahaja. Kemudian letakkan tarikh mula dan tarikh akhir kita bekerja dahulu. Seterusnya, pilih kemahiran yang kita ada berkaitan dengan pengalaman kerja kita tadi. Kemudian, tuliskan nama majikan yang kita pernah bekerja dahulu. Pilih sektor pekerjaan kita sebelum ini. Masukkan deskripsi tugas. Deskripsi ni maksudnya kita punya tanggungjawab dekat company tersebut. Macam saya menyediakan gaji pekerja. Lepas tu saya urus aset, saya urus bil-bil syarikat. Jadi saya letaklah tentang semua jawatan ataupun tanggungjawab tersebut. Akhir sekali saya letak range gaji yang saya telah dibayar sebelum ini. Jika semua telah selesai, kita teruskan ke maklumat akademik ataupun education. Tapi sebelum kita pergi ke maklumat akademik, saya sentuh dulu tentang pemohon yang tidak mempunyai pengalaman kerja. Kepada pemohon yang tidak mempunyai pengalaman kerja, contohnya fresh graduate ataupun lepasan sekolah, korang tik sahaja tidak dekat situ. Nanti dia akan terus paparkan, teruskan ke akademik atau continue education. Tanpa perlu isi pengalaman kerja lah. Kalau dah yakin, teruskan ke maklumat akademik. Ruangan ni memerlukan korang isi taraf pendidikan. Korang klik education levels, lepas tu pilihlah taraf pendidikan korang. Lengkapkan maklumat tentang pendidikan korang, dia punya bidang study korang tu bidang apa, lepas tu major, lepas tu keputusan korang apa, tarikh mula belajar dan tarikh akhir belajar, lepas tu nama institusi dan negara institusi dan seterusnya kemahiran bahasa. Pilih kemahiran bahasa yang korang selesa untuk berkomunikasi dan menulis. Kalau korang rasa selesa bahasa Inggeris, so pilihlah bahasa Inggeris. Kemudian pilih level, sama ada beginner. Beginner ni maksudnya kurang fasih, intermediate,
Fasih tapi tak berapa fasih, dan advance sangat fasih. Akhir sekali, korang kena pilih jenis lesen memandu, kemudian klik continue to training. Di ruangan training ni, korang kena masukkan jenis latihan yang korang pernah ambil sebelum ini. Jika tak pernah join sebarang latihan, korang kosongkan je training ni kerana ia hanyalah optional. Lepas tu korang terus isi kemahiran. Kat sini ada banyak kemahiran yang dah disediakan. Korang just pilih saja yang berkaitan dengan diri korang. Lepas isi kemahiran, korang terus pergi bahagian dokumen dan sijil. Bahagian ni korang upload lah segala sijil yang korang pernah terima ataupun surat berhenti kerja atau apa saja dokumen yang korang pernah dapat berkaitan dengan pekerjaan sebelum ini. Akhir sekali, korang letaklah rujukan. Rujukan ni macam orang yang boleh menyokong permohonan kerja korang. Contohnya macam majikan yang tempat korang kerja yang lepas tu, sebelum ni. Okey, jika semua maklumat peribadi kita dah lengkap, kita kembali ke menu profile. Kalau kita tengok maklumat peribadi kita, semua dah ditanda berwarna hijau, kecuali rujukan, sebab saya belum masukkan rujukan. Jadi korang kena pastikan semua tanda itu telah berwarna hijau. Kalau korang tak ada resume dan korang nak jadikan profil ini sebagai resume korang pun boleh. Tapi korang kena upload dulu gambar profil. Lepas tu lengkapkan segala maklumat yang tak sempat lengkap tadi. Kemudian, korang muat turun sahaja profil ini. Nanti resolution dia akan jadi bentuk PDF. Jadi senanglah korang upload dekat ruangan resume yang tadi itu. Lepas ni saya akan ajar cara untuk mencari ataupun mendapatkan majikan yang telah menawarkan temuduga dekat My Future Jobs ni. Baiklah, kalau korang tengok kat situ ada titik 3. Bila korang klik titik 3 tu ada banyak menu, salah satunya padanan pekerjaan ataupun match job. My Future Jobs dah padankan kita siap-siap dengan majikan yang boleh tawarkan kita kerja. Ni sama, dia punya tawaran tu adalah sama macam yang kita minta tadi. Macam saya minta pembantu pentadbiran, so semua jawatan yang dibagi tu adalah berkaitan dengan pembantu pentadbiran. Contohnya kat situ admin, setiausaha, ada pembantu pentadbiran, kerani. Inilah, jadi kita tinggal pilih je mana yang kita nak. So kita klik lah mohon. Bila kita klik mohon tu, kita ikutlah peraturan-peraturan company tu dia nak apa. Kita follow je. Dan kita join lah temuduga dia. Kat sini juga disediakan informasi tentang sesuatu pekerjaan. Korang boleh baca, tapi mostly bahasa dia adalah bahasa Inggeris. Tapi tak apa, korang just mohon saja. Korang mohon je banyak-banyak padanan kerja yang telah diberikan kepada korang, sebab lagi banyak korang mohon, lagi tinggi peluang korang akan dipanggil untuk temuduga. Kalau kita tengok kat situ, saya mempunyai 398 jenis jawatan yang telah dipadankan. Jadi, korang pilih sahaja jawatan yang korang rasa korang layak dan sesuai untuk diri korang. Sekiranya korang dah mohon temuduga, semua permohonan korang tu akan disimpan dalam menu permohonan saya. Jadi, semua benda tu akan direkod. Sekarang kita pergi ke menu carian pekerjaan. Kat carian pekerjaan ini juga korang boleh cari lagi banyak pekerjaan. Kat sini korang boleh cari kerja lagi spesifik, iaitu mengikut lokasi dan juga jarak. Carian pekerjaan juga boleh dilakukan dengan klik tarikh diiklankan, status pekerjaan, waktu bekerja dan juga pilihan tambahan. Nanti dia akan tawarkan pekerjaan mengikut kategori yang kita dah pilih tadi. Seterusnya kita pergi kepada senarai simpan. Senarai simpan ini juga penting sekiranya kita hendak menyimpan sesuatu pekerjaan sebelum kita mohon. Maksudnya kita nak tengok secara details dulu sebelum mohon, tapi kita tak ada masa, so kita simpan dahulu. Tapi kita kena pastikan senarai iklan jawatan kosong yang kita simpan ini belum tamat tempoh. Seterusnya kita pergi ke menu permohonan saya. Kat sini dia akan simpan semua permohonan yang kita dah buat tadi sebagai rujukan kita. Korang boleh tengok kat sini permohonan yang sudah dipanggil temuduga ataupun permohonan yang belum dipanggil untuk temuduga. Kadang-kadang My Future Jobs juga ada iklankan temuduga terbuka. Jadi korang kena rajin jenguk laman web ini supaya korang tidak ketinggalan untuk menyertai temuduga terbuka tersebut. Mana tahu ada jawatan yang korang layak.
Temuduga yang diiklankan di sini adalah datang daripada perkeso di setiap negeri di Malaysia. Kat sini saya akan klik satu contoh temuduga terbuka yang dibuat oleh pejabat perkeso Teluk Intan. Ada butiran tentang temuduga, ada link untuk pendaftaran. Sebelum kita join temuduga online, kita kena mendaftar terlebih dahulu. Setelah kita klik link pendaftaran, kita akan dibawa ke paparan ini. Korang boleh tengok serba sedikit tentang jawatan yang ditawarkan. Ada maklumat-maklumat temuduga. Kat situ kalau kita tengok ada nombor telefon dan email person in charge. Jadi kalau ada sebarang kemusykilan, korang boleh hubungi dia. Lepas tu isikanlah maklumat diri korang. Untuk soalan 9, adakah anda penerima faedah SIP? Korang kena tik ya. Sekiranya korang memilih ya, korang kena pilih nama pegawai perkhidmatan pekerjaan. Kalau kat mula-mula tadi tu kita ada tengok nama Nur Hazika. Korang pilih nama dia, lepas tu korang tik sahaja. Sekiranya pilih no, korang kena tik tidak berkenaan. Lepas tu korang klik next untuk melihat apa yang perlu dilakukan seterusnya. Tata cara yang kedua, daftar di aplikasi Prihatin bagi tujuan bayaran insentif. Untuk dapatkan aplikasi Prihatin Perkeso, kita kena install daripada Play Store ataupun App Store. Macam saya dah install, saya terus open sahaja. Lepas tu, kita akan dibawa ke paparan ini. Kita kena pilih pemulih. Kita kena daftar akaun terlebih dahulu. Pilih daftar. Kemudian kita disuruh melengkapkan maklumat-maklumat ini. Medan ini bertanda merah, so semua wajib isi. Lepas isi, tik kotak setuju terma dan syarat, kemudian klik seterusnya. Selepas kita mendaftar, kita akan dibawa semula ke paparan ini. Pilih pemulih sekali lagi. Kemudian klik mohon untuk membuat permohonan. Sebelum kita mohon, kita kena baca dahulu syarat-syarat kelayakan dan juga jumlah insentif yang diberikan. Kemudian, korang isilah maklumat yang dikehendaki. Untuk gambar IC hadapan, korang kena ambil gambar IC hadapan korang, lepas tu muat naik dekat sini. Lepas semua telah siap, klik seterusnya. Halaman yang seterusnya, isikan maklumat-maklumat pekerjaan korang. Korang boleh tengok cara saya mengisi borang permohonan ini, tapi korang tak boleh ikut sepenuhnya. Korang kena ikut kesesuaian pekerjaan korang sendiri. Step yang ketiga ialah maklumat bank. Pastikan nombor akaun yang korang isi kat sini masih aktif. Untuk ruangan penyata terkini akaun bank tu, korang boleh dapatkan dekat internet banking ataupun pergi dekat bank minta penyata. Lepas dapatkan penyata, korang mau naik macam biasa dekat ruangan yang disediakan tu. Penyata ni sangat penting untuk membuktikan bahawa akaun itu adalah milik korang. Selepas semua siap, klik seterusnya. Langkah yang keempat ialah isikan maklumat permohonan. Korang boleh isi semua maklumat yang berkaitan dengan diri korang. Akhir sekali ialah ruangan perakuan dan pengesahan. Korang kena baca dahulu terma dan syarat yang telah diberikan. Sekiranya telah bersetuju dengan terma dan syarat, klik hantar. Seterusnya, kita pergi ke tata cara yang ketiga, iaitu hadiri temuduga dan kemaskini log aktiviti di portal My Future Jobs. Seperti biasa, sebelum memulakan sebarang aktiviti dekat aplikasi Prihatin Perkeso ini, kita akan dibawa ke paparan ini dahulu. Untuk hadiri temuduga dan kemaskini log aktiviti di portal My Future Jobs, korang kena klik aktiviti carian kerja. Sebelum masuk portal My Future Jobs, korang kena daftar terlebih dahulu. Seperti biasa, masukkan nombor kad pengenalan dan juga kata laluan. Tukarkan bahasa terlebih dahulu jika anda inginkan bahasa Malaysia. Lepas tu, korang tekan anak panah sebelah gambar profil tu dan pilih aktiviti saya. Kemudian, korang akan dibawa ke aktiviti saya. Untuk setiap jenis aktiviti yang ditetapkan dalam ECP,
anda dapat melihat kemajuan anda menuju ke sasaran. Sebagai contoh, sekiranya 3/5 dipaparkan dalam lajur permohonan, ini bermakna bahawa anda perlu memohon jumlah 5 pekerjaan dalam jangka masa yang berkenaan dan anda kini telah memohon 3 pekerjaan. Ini bermakna jumlah temuduga yang korang perlu hadiri telah ditetapkan dalam satu tempoh tertentu. Jadi korang hanya perlu ikut jumlah tersebut. Bagi meningkatkan kelayakan korang untuk ditemuduga, korang kenalah kerap membuat permohonan temuduga. Saya dah tunjukkan cara-cara untuk memohon temuduga dekat langkah pertama iaitu langkah mengisi profil individu. Korang boleh cek semula kat sana. Semua jenis permohonan temuduga yang korang dah mohon ada disenaraikan dalam lajur permohonan saya. Rekod temuduga yang korang dah sertai ada direkodkan dalam aktiviti saya. Sekiranya rekod temuduga yang korang dah sertai tiada dalam aktiviti saya ini, korang boleh tekan aktiviti baru ataupun export aktiviti untuk masukkan maklumat temuduga korang tersebut. Di sini saya tunjukkan cara untuk memasukkan aktiviti baru dalam aktiviti saya. Korang boleh masukkan aktiviti yang telah korang lakukan dekat My Future Job sama ada permohonan kerja ataupun temuduga yang korang dah sertai ataupun apa sahaja aktiviti yang korang dah lakukan tapi tiada dalam rekod aktiviti saya. Maklumat tambahan tentang aktiviti yang telah korang lakukan adalah wajib diisi. Untuk ruangan muat naik, korang boleh muat naik segala dokumen yang berkaitan seperti surat panggilan temuduga atau surat tawaran bekerja, kemudian klik simpan. Sekarang kita pergi ke tata cara yang keempat iaitu kemaskini tarikh kembali bekerja di aplikasi Prihatin Perkeso. Seperti biasa, korang masuk aplikasi Prihatin Perkeso dan pilih pemulih. Lepas tu, korang pilih aktiviti carian kerja. Kemudian, klik pada anak panah di sebelah gambar profil korang tu. Sekiranya korang dah diterima bekerja, korang mesti kemaskini maklumat pekerjaan tersebut dengan menekan aktiviti baru dan masukkanlah maklumat kerja baru korang tu. Sekiranya korang tak kemaskini pekerjaan baharu tersebut, korang tak akan dapat RM400 iaitu allowance persediaan bekerja daripada Perkeso. Tapi perlu diingatkan untuk dapatkan RM400 tu, korang perlu dapatkan pekerjaan baharu dalam tempoh 3 hingga 4 bulan sahaja. Tata cara yang terakhir ialah terima bayaran mengikut aktiviti yang telah dijalankan seperti di jadual 2. Maksudnya, korang kena lengkapkan semua aktiviti dalam jadual 2 ini untuk melayakkan korang mendapat insentif daripada Perkeso. Bayaran adalah secara automatik dalam akaun bank anda yang anda telah daftarkan. Korang boleh tengok jumlah insentif dan syarat kelayakan dalam jadual 1 yang dipaparkan ini. Korang juga boleh jawab soalan penilaian yang ada dekat My Future Jobs ini untuk membantu korang mencari pekerjaan yang berpadanan atau bersesuaian dengan personaliti korang sendiri. Di sini saya tunjukkan jawapan penilaian saya mengikut personaliti saya dan apa jawatan yang sesuai dengan personaliti saya.
Berikut merupakan keputusan penilaian yang saya perolehi. Hasilnya sebanyak 57 pekerjaan yang sesuai dengan personaliti saya. Penilaian ini membantu saya mencari pekerjaan yang sesuai dan saya boleh letakkan pekerjaan ini dalam profil saya. Korang juga boleh letakkan tahap persediaan korang untuk menerima tawaran kerja yang telah diberikan. Penilaian ini adalah pilihan. Kalau korang tak nak buat pun tak ada masalah. Tapi kalau korang buat, ia adalah satu kelebihan kerana korang dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan diri korang. My Future Jobs akan menghantar email kepada kita tentang makluman matching jobs yang ada dalam akaun kita untuk memudahkan kita memohon temuduga yang lebih banyak. Jadi, korang kena sentiasa cek email untuk memastikan korang tidak tertinggal dengan peluang-peluang pekerjaan yang telah diberikan ataupun yang telah dipadankan untuk korang. Sekiranya korang ada pertanyaan lanjut, sila hubungi nombor Pekeso yang tertera.